المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته وأسراره وأنواره في الدارين آمين يا رب العالمين. Yani kehendak ia qaddasallahu sirrahu, dengan katanya la tarhal min kaunin ila kaunin, itu bahawa segala amalan yang menyertai ia akan riya dan umpamanya itu ialah yang dicela pada syarak. Baik, jadi kita masih lagi duduk di dalam membincangkan mengenai perkataan Syekh Ibnu Atha. Tengok dia kata, yakni kehendak ia tu dia merujuk kepada Syekh Ibnu Atha'illah As-Sakandari. Yani kehendak ia Syekh Ibnu Atha'illah qaddasallahu sirrahu, itu jumlah doa ia, dengan makna mudah-mudahan menyucikan oleh Allah Ta'ala akan sirnya, yani batin hatinya. Kehendak dengan takluk pada kehendak dengan katanya, kata Syekh Ibnu Atha, dia kata apa? La tarhal min kaunin ila kaunin. Itu apa maksud, apa yang dia kehendaki dengan perkataan dia tu? Ni dia bahawa bahawa segala amalan yang menyertai ia segala amalan menyertai akan riya. Ada riya, dia beramal tapi dalam amalannya itu ada riya. Riya ni maknanya hendak menunjukkan atau mempertontonkan amalan dia itu kepada orang lain. Itu makna riya. Ataupun riya ini dengan makna dia beramal tadi, dia memperlihatkan amalan dia kepada orang lain supaya orang lain memujinya. Orang kata, oh dia ni abid, orang yang tekun berbuat ibadat. Ataupun supaya orang kata kepada dia, orang puji, oh dia ni alim, wara, soleh dan seumpamanya lah. Itu riya. Jadi kalau dia melakukan amalan, kemudian dalam amalannya itu disertakan dengan riya dan umpama riya itu ialah mana segala amalan tadi tu yang dicela pada syarak, itu tidak dipuji pada syarak. Dengan mana kalau seorang itu melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dalam amal ibadat itu disertakan riya dan seumpama riya seperti ujub, dan seumpama atau kita buat seperti ujub tu maksudnya kagum dan bangga diri dan lainnya lah daripada sifat-sifat yang tercela, maka perkara itu dicela pada syarak cela. Sebab apa? Sebab dia beramal tadi ni kerana yang lain, bukan kerana Allah. Bukan niat dia itu kerana Allah, tapi kerana yang lain. Ataupun orang panggil dia beramal tadi ni kerana Allah tapi dicampuri
campur dengan yang lain, kerana yang lain pun ada juga, maka itu masuk dalam perkara yang dicela. Itu juga dikatakan berjalan daripada kaun kepada kaun. Beramal itu kaun, lepas itu dia buat kerana riak, jadi kerana dapat pujian manusia, maka pujian manusia itu juga dikatakan kaun. Itu nama alam juga, jadi tak ke mana. Lepas itu dan lagi pula, jadi tambah lagi pula amalan yang disertakan dengan riak itu dia panggil yang tiada dibilangkan dengannya dengan amalan tadi, yakni tak diiktibarkan oleh syarak. Syarak tak ambil kira. Walaupun nampak yang beramal, tapi pada pandangan syarak dia tak ambil kira. Pasal apa? Pasal tidak ada di dalamnya itu ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ada dalam amalannya itu bercampur dengan riak. Kan? Baik. Lepas itu, bila seorang murid itu dia mengetahui, maka dia pun mujahadah. Tengok dia kata, maka apabila mujahadah oleh murid, yakni dia tafsir mujahadah tu, yakni bersungguh-sungguh ia murid pada melawani akan nafsunya. Nafsunya apa? Nafsu dia berkehendak memperlihatkan segala amalannya itu kepada orang lain. Itu kena nafsu. Nafsu dia itu berkeinginan dan juga berkehendak ingin mempertontonkan atau memperlihatkan amalan-amalan yang dilakukan olehnya itu kepada orang lain, supaya dia dapat puji-pujian. Dapat apa dalam bahasa sekarang ni? Dapat berapa bintang contohnya. Okey, aku buat lagu ni nak bagi berapa bintang. Entahlah. Baik. Lalu dia pun mujahadah dengan nafsunya, memerangi dengan nafsunya itu sehingga mana? Sehingga suci ia murid tu daripada yang demikian itu. Daripada mana? Riak dan seumpamanya itulah. Daripada yang demikian itu, yang demikian riak dan umpamanya, umpama riak. Dia pun mujahadah dengan nafsunya. Bila main sifat riak, dia kikis, dia kikik bagi hilang. Bila main ujub dalam hati, dia kikih. Dia lawan lah. Jangan bagi ada ujub dalam hati. Baik. Tetapi dalam keadaan begitu, walaupun dia beramal bukan kerana riak, tapi kerana Allah, tapi dalam tu dia ada qasad pula. Tengok. Dan tetapi qasad ia murid tadi dengannya, dengan segala amalan tadi, dia qasad akan segala darajat. Aku beramal ni nak dapat darjat. Darjat ni kita panggil apa? Tingkatan lah. Tingkat-tingkat. Aku dapat tingkat ini, tingkatan ini, tingkatan ini. Itu panggil darjat. Kan? Jangan kita ngaji sekolah dulu, darjah berapa? Darjah 1. Itu darjah. Kan? Ni darjah berapa? Darjah 2. Darjah-darjah tu tingkatan lah. Lepas tu bila kita masuk sekolah menengah, duduk berapa, duduk tingkatan berapa, baru tingkatan 1. Ni nak naik tingkatan 2, ni nak naik tingkatan 4. Tu panggil tingkatan. Tingkatan tu panggil darjat.
martabat dipanggil, tingkatan tu. Jadi dia nak tu, dengan dia melakukan amal ibadat tadi ni, qasad dia, tujuan niat hati dia nak kepada segala darjat atau mencapai, yakni memperolehi atau mendapat. Mencapai itu maksudnya memperolehi atau mendapat segala martabat yang tinggi dan segala maqam oleh nak tu. Maka apa jadi? Ini jawabnya niscaya. Itu jawab bagi apabila bila qasad tadi, niscaya sentiasa ia murid tadi yang dicelakan juga. Itu dicela, tapi dicela tu bukan di sisi syarak. Ada riya tadi ni, itu dicela di sisi syarak, tapi yang ni tak dicela pada syarak, tapi dicela di sisi orang-orang arif. Dia bezakan. Hak tadi dicela di sisi syarak, syarak cela. Bermakna yang kedua ni dari segi syarak tak salah. Faham tak? Tak salah. Hak pertama tadi ni, bila mana seorang itu melakukan amal ibadat kemudian dia riya, ini salah, syarak cela. Adapun yang kedua ni, apabila dia mujahadah, dia kikih riya dan ujub dan seumpamanya tu, tapi dia ada niat qasad untuk memperolehi darjat yang tinggi, martabat yang tinggi, maqam yang tinggi. Yang ni pada syarak tak salah, tapi di sisi orang arif dia dicela. Dicela. Ini dia buat kerana Allah, mana di sisi syarak tak apa, itu tak salah, tapi di sisi orang arif itu salah. Sebab apa? Di sisi orang arif menganggap itu masih lagi ada syirik, ada syawaib, mana ada tujuan campuran dengan yang lain lagi. Dipanggil syirik khafiyah tu. Walaupun lepas daripada syirik jali, tapi tak lepas daripada syirik khafi. Inilah masuk dalam kaedah kata ulama tu, min babi hasanatil abrar sayyiatil muqarrabin. Ini masuk di dalam bab bagai kaedah baik di sisi orang yang baik. Jadi orang baik itu kata ni faedah ni, aku buat amal ibadat ni bukan aku nak tunjuk ke orang, aku nak maqam, aku nak pangkat di sisi Allah, aku nak kedudukan di sisi Allah, tingkatan di sisi Allah. Tak salah bagi syarak. Tapi di sisi orang yang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah, mereka menganggap itu adalah jahat. Itu orang panggil sayyiatul muqarrabin, jahat di sisi orang-orang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia anggap ini jahat. Itu disebut di sisi orang-orang arif. Habis tu yang dipujinya lagu mana? Tengok disebut pula. Bermula yang dipujinya itu, hak yang dipuji itu ialah bahawa qasad ia murid dengan amal ibadahnya itu, dengan segala amalan tu, qasad akan semata-mata wajah Allah Ta'ala. Anak tu wajah dengan mana zat, jadi semata-mata zat Allah Ta'ala saja, bukan hak lain dah. Hak tu hak tu yang dipuji. Itu baru nama ar-rihlah ilallah. Itu baru nama berjalan kepada Allah.
Ini tajuk kita yang bincang ni. Adapun kalau dia berjalan tadi melakukan amal ibadat tu kaun, kemudian nak kepada maqamat, nak kepada darajat, nak kepada martabat maratib al-aliyah, martabat-martabat yang tinggi, itu masih lagi dikatakan minal kaun ilal kaun. Itu namanya ar-rahil atau ar-rihlah minal kaun ilal kaun. Itu namanya berpindah daripada alam kepada alam. Sebab amal ibadat tu kaun, lepas tu maqamat pun kaun. Jadi berpindah daripada kaun kepada kaun. Sedangkan benda tu dilarang, la tarhal, jangan engkau berpindah minal kaun ilal kaun, daripada kaun kepada kaun, kan? Tetapi walakin irhal minal kaun ilal mukawwin, akan tetapi berpindahlah, berjalanlah engkau daripada kaun kepada mukawwin. Itu baru nama ar-rihlah ilallah. Baik. Maka siapa yang kata begini ni, dia kata demikianlah berkata akannya, yakni akan kalam yang tersebut tu, kata kehendak ia qaddasallahu sirrahu tu. Tu demikianlah berkata akannya, yakni akan perkataan tersebut, iaitu perkataan kehendak ia qaddasallahu sirrahu, dengan katanya la tarhal min kaun ila kaun tadi tu. Siapa yang kata? Oleh Syekhul Islam Abdullah Hijazi Asyarqawi rahimahullah. Atau orang panggil Syekh Abdullah Asyarqawi. Atau yang kita dah baca Syarqawi Hududi tu, dia lah tu. Ada ni alim Melaka dia ni. Dia orang Mesir. Dia alim yang tak ada gelar lah, Syekhul Islam. Syekhul Islam ni kedudukan dia, martabatnya tinggi, tu panggil martabat Syekhul Islam tu, tinggi. Baik, jadi boleh rojak kataan ini, boleh rojak di dalam kitabnya Syarah Hikam, orang panggil Syekhul Islam, namanya Al-Minahul Qudsiyah, Qudusiyah, Al-Minahul Qudusiyah fi Syarhi Hikamil Ata'iyah. Itu karangan bagi Syekh Abdullah Syarqawi. Fiqh dia alim, dia ada kitab fiqh dia. Tu orang panggil Hasyiah Syarqawi ala Tahrir. Orang mengaji pondok dia tahu lah, dia ada 2 jilid kita tu. Kita mengaji juga. Kita Hasyiah Syarqawi ala Tahrir. Tahrir itu karangan Syekhul Islam Zakaria Ansari, maka dia buat Hasyiah dia, namanya Hasyiah Syarqawi ala Tahrir. Kitab fiqh. Itu bagi adik, bagi kitab Betul Wahab. Kalau nak mengaji Betul Wahab, mengaji Tahrir ni dulu, baru kita boleh mengaji Betul Wahab. Faham tak? Sebab kalau faham Tahrir, insya-Allah mudahlah kita nak memahami Fathul Wahab. Tu Wahab ni susah, payah, kita Tahrir fiqh lagi. Cari nama dia Hasyiah Asyarqawi ala Tahrir. Dia ada 2 jilid tebal ya. Baik. Itu kitab fiqh dia. Dia ada alim ni, Syekh Syarqawi ni. Baik. Jadi maksudnya daripada perkataan la tarhal min kaunin ila kaunin, itu maksudnya, artinya apa? Amalan yang kita lakukan tadi jangan dicampurkan dengan tujuan-tujuan yang lain. Itu kita ambil kesimpulan. Hanya kita melakukan amal tadi ni
semata-mata wajah Allah, jadi semata-mata zat Allah Ta'ala semata-mata. Itu baru dinamakan ar-rihlah ila Allah. Itu baik. Baik, kita tengok lagi, tengok nak sebut huraian atas la tarhal min kaunin ila kaun tu lagi. Tengok, ini berkata orang lain pula yang mensyarahkan kataan tersebut. Dia kata, dan berkata al-arifu billahi al-syaykhu ibnu Ajibata radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Bermula makna berangkat daripada kaun kepada kaun itu, iaitu maknanya apa? Berangkat daripada yang lain, yakni yang lain daripada Allah Ta'ala. Berangkat, berpindah atau berjalan kepada, tuntut akan yang lainnya. Jadi daripada Allah Ta'ala kepada tuntut akan yang lainnya, cari hal lain pula. Lagu mana? Dan yang demikian itu aywa bayanu zalika. Jadi dan bermula kenyataan atau keterangan yang demikian itu. Demikian mana? Demikian berangkat daripada yang lain kepada tuntun akan yang lain tu. Lagu mana? Dia kata seperti, ialah seperti orang yang zahid ia pada dunia. Mana orang yang zuhud pada dunia dan putus ia semata-mata kepada Allah Ta'ala. Hal keadaan ia orang yang zuhud tadi tuntut dan qasad, dengan demikian itu demikian zuhud. Jadi dia zuhud tu tuntut apa? Tuntut akan rehat badannya dan berhadap oleh dunia atasnya. Orang yang niat gitu kerana sabdanya sallallahu alaihi wasallam, man inqata'a ila Allah kafahu kulla mu'natin wa razaqahu min haitsu la yahtasibu. Akhrajahu Tabrani wal Imam al-Baihaqi. Artinya, barang siapa berhadap ia kepada Allah Ta'ala, niscaya memelihara ia, ya Allah akan barang siapa itu pelihara akan setiap makanan, dan merezeki ia Allah akan barang siapa dari sekira-kira tiada sangka ia. Dan kerana sabdanya sallallahu alaihi wasallam, man kanatil akhiratu niyyatahu jama'allahu alaihi amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya saghiratun. Akhrajahu al-Bukhari. Tengok, artinya barang siapa adalah akhiratnya itu niatnya dan qasadnya, yang barang siapa niscaya menghimpun oleh Allah Ta'ala atasnya. Ada barang siapa itu akan kerjanya dan menjadi ia akan kaya pada hatinya, dan datang akannya oleh dunia hal keadaan ia dunia tu yang hina baginya, bagi barang siapa. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya begini. Jadi maksudnya berangkat daripada kaun kepada kaun juga masuk di bawah maknanya begini. Mana? Seperti satu orang dia zuhud, ni kita bahas atasan. Seperti satu orang dia zuhud, kan? Zuhud ni maksudnya apa? Zuhud ni maksudnya apa? Kita ada orang selalu kan tidak ada pergantungan hatinya pada dunia. Jadi dia zuhud pada dunia ini
Jadi zuhud tu dia panggil kaun, kan? Dia panggil kaun, maknanya alam juga pelihara. Tapi dia zuhud pada dunia ni, dia putus hati dia kepada Allah, kan? Bergantung pada Allah, berharap kepada Allah. Tapi dia ada qasad dalam hatinya itu, aku zuhud, aku bergantung kepada Allah, aku niat qasad nak rehat badan, aku tak mau letih-letih nak cari dunia, dan aku nak dunia tu datang ke aku sendiri. Dia nak lagu tu, faham tak? Dia nak lagu tu. Ini pun dinamakan dia rihlah min kaun ila kaun, faham tak? Ini pun masih lagi dikatakan berjalan daripada kaun kepada kaun. Lagu mana yang kata berjalan pada kaun? Iaitu dia zuhud. Zuhud tu kaun, kan? Tapi dia niat zuhud tadi ni kerana nak rehat badan dia. Rehat badan tu kaun, dan supaya dunia tu datang kepada dia, maka datang dunia kepada dia tu kaun. Dia nak tu juga. Jadi berartinya dia masih lagi berjalan daripada kaun kepada kaun, faham tak? Itu nak orang lah tu sampai terah tu. Jadi sekaligus kalau kita tengok sekilas pandang, dia ni berjalan kepada Allah dah. Sebab apa? Dia zuhud, tak mau dunia. Tak ada? Tak gitu? Nampak sekaligus dia ni tak mau dunia. Dia ni orang jalan kepada Allah, tapi dalam hatinya niat dia zuhud tadi ni, supaya dia, aku tak mau dunia sebab aku nak rehat badanku, tak mau letih. Jadi dia dapat tu, faham tak? Jadi aku nak rehat badanku, aku nak dunia tu main kat aku sendiri, dunia juga. Tu kata benda ni halus. Tadi kita nampak, jadi hang buat amal ibadat ni kerana riak. Tu kita nampak dah, memang kaun daripada kaun, kan? Ataupun hang buat amal ibadat ni bukan kerana riak, dia kikih buat mujahadah, kikiskan riak tadi, tapi dia ada qasad nak pula kepada maqam, darjat, martabat. Itu juga berjalan daripada kaun kepada kaun. Kes ni pula, seorang yang zuhud, dia tak mau dunia, tak mau dunia, tak mau sibuk dengan dunia, tapi dia niat, aku tak mau sibuk ni kerana aku nak rehat, aku letih dah dengan dunia, aku tak mau. Jadi dia dapat rehat tu, maka rehat itu kaun, faham tak? Kaun. Contohnya macam ni lah, kita buat contoh. Seperti satu orang, dia buat rumah banyak pintu, 10 pintu, 20 pintu, lepas tu dia kata, aku tak mau dah dengan dunia ni. Tapi bila sebab apa? Aku nak rehat dah, tak mau letih. Tapi dia mengharapkan 10 pintu tu masuk dekat dia duit. Satu pintu kita kata 500, satu pintu 500. 10 pintu tak 5,000, 5 kali 10, 5,000 lah. Yalah, 5 kali 10, 5 kali 10, 50 lah. 50,000. 10 pintu 50,000, 5,000, 10 pintu. Kalau dia 500, sebulan sewa 500. Milik rumah ni masuk 500, 10 pintu dapat 5,000 sebulan. Dunia tu main kat dia. Dia harap benda tu. Bila dia harap benda tu, dia main kat tu juga lah. Tu orang panggil, masih lagi dinamakan dia rihlah minal kaun ilal kaun. Tu masih lagi nama berangkat atau berjalan daripada kaun kepada kaun. Tu benda ni halus, kan?
maksud yang disampaikan oleh Al-Arif Billah Syekh Ibn Ajibah radhiyallahu anhu. Intaha, itu mana selesailah, habislah perkataan Ibnu Al-Arif Billah Ibn Ajibah. Jadi tengok perkataan ini dalam kitab dia Iqazul Himam Syarah Hikam. Nak tengok dalam kitab dia tu Iqazul Himam Syarah Hikam. Tak boleh bab muka surat, bab muka surat tak sama. Sebab Iqazul Himam tu banyak cetakan. Tapi buka dalam matan la tarhal min kaunin ila kaunin. Dalam uraian matan tu dia mensyarahkan begitu. Baik. Tengok lagi nak menguraikan kataan tu. Jadi sepatutnya apa? Sepatutnya bagi seorang murid, dia kena mengangkatkan himmahnya kepada Allah Ta'ala saja. Jangan cita-citanya gitu, aku tak apa dah, aku zuhud lah, tak ada buat kerja rehat, sebulan masuk 5,000. Jadi dia bergantung dalam tu, sebulan masuk 5,000, masuk 10,000, goyang kaki tak ada buat apa. Sebab kita ada rumah sewa, kedai sewa, ni tanah sewa lagi. Contohnya, aku tak apa, aku zuhud dah, tak gaduh dah. Tapi dia ni benda tu setiap bulan datang dekat dia. Baik. Tu nak abang, hakikat zuhud tu tak ada bergantungan langsung pada harta, hanya bergantung pada Tuhan ni. Itu hakikat zuhud. Itu hakikat zuhud. Bukan zuhud tu tak ada harta, tak ada pergantungan hati tu kepada harta. Itu hakikat zuhud. Baik. Tengok lagi dia sebut, dan telah berkata Al-Allamah Al-Syeikh Muhammad bin Ibrahim bin Abbad An-Nifzi Ar-Randi, An-Nifzi Ar-Randi. Dia kata apa? Rahimahullahu ta'ala. Dia nak urai atas perkataan tu juga. La tarhal min kaunin ila kaun. Semua mereka ini adalah syarih atau syurah, kan, pensyarah bagi kita hikam, bagi matan hikam. Kita baca tadi, ada 4 syarahan dah kita ambil di sini. Pertama, Syekh Abdul Majid Syarnubi, kita baca dah malam kemarin kan. Yang kedua, Hasan Syekh Abdullah Syarqawi. Yang ketiga, Al-Arif Billah Ibn Ajib Al-Asani. Ini yang keempat pula, iaitulah Ibnu Abbad An-Nifzi Ar-Randi. Ini juga pensyarah bagi kitab. Maka kitab dia nama apa? Cari kitab dia nama Ghaus Al-Mawahib Al-Aliyah Syarah Hikam Al-Ataiyah. Ghausul Mawahib Al-Aliyah, itu syarah Hikam Ibn Abbad nama dia. Banyak syarah hikam ni, pada 100 lebih. Kalau kita tengok susunan ulama yang buat kajian tentang kitab hikam, maka syarah-syarah itu disyarahkan oleh ulama 100 lebih syarahan. Tapi itulah orang panggil ada dengan tak ada ya. Yang dicetak, ada yang tak dicetak, banyak yang disyarahkan. Habis. Baik. Tapi yang dok baca ni top lah kan, aktif top. Yang top sekali Iqazul Himam lah, itu paling top.
Dan kebanyakan tutur guru kita yang mengaji yang mengaji kitab Syarah Hikam yang Arab ni, iaitu Syekh Abdullah Syarqawi. Tu yang tutur guru tu mengajar di pondok-pondok tu, kitab tu yang disyarahkan oleh Syekh Abdullah Syarqawi yang namanya Al-Minahul Qudusiyah. Tu syarah Syekh Abdullah Syarqawi kan. Kita pun mengaji yang tu ya, kat Balang, kat Arab ni, yang disyarahkan oleh Syekh Abdullah Syarqawi. Baik. Dia ada 2 jilid kan? Dia ada 2 jilid. Adapun kitab Hikam Jawi itu untuk Pulau Manih, dia terjemah ya. Dia terjemah daripada kitab tu, kitab Syekh Abdullah Syarqawi. Ada juga dia ambil Ibnu Abbad Aus Al-Mawahib Al-Aliyah, dan satu lagi dia ambil daripada kitab yang disyarahkan oleh Syekh Zarruq Al-Fasi. Itu kalau nak rojok kitab Jawi, kitab Hikam Jawi itu 3 rojok dengan tu. Syekh Atuk Pulau Manih dia ambil daripada situ 3 syarahan tu. Kebanyakan dia ambil situ. Baik. Jadi nak rojok dia pun kita Arab kena ngaji juga lah. Kalau tak ngaji tak boleh, sebab bahasa Hikam ni tinggi kan. Dia bahasa tinggi, sastra dia tinggi kan. Kinayah bahasa orang panggil balaghah dia tinggi. Baik, kita kembali balik kepada apa yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad Ibrahim Ibnu singkatannya panggil Syekh Ibnu Abbad An-Nifzi Ar-Randi. Dia kata apa? Bermula amal kerana tuntutkan balasan. Jadi dia beramal itu kaun, tuntut balasan itu pun kaun. Nak faham konteks itu ya. Jangan lari daripada tajuk asal. Kalau kita lari tajuk asal, kita tak faham kan? Tajuk asal. Jadi bermula amal tu kaun kan? Kerana tuntutkan balasan dan segala darjat, atau mencapai segala martabat yang tinggi dan maqam segala maqam itu, semua tu kaun. Nak tuntut balasan bagi kaun, tuntut darjat kaun, capai martabat yang tinggi pun kaun, maqam pun kaun. Jadi bermula tu mubtada, iyalah itu khabar. Ngaji ibarat dulu dah. Itu khabar. Bermula amal kerana tuntut balasan dan segala darjat, atau mencapai segala martabat yang tinggi dan segala maqam itu. Bermula mubtada yang khabarnya ialah kekurangan pada kelakuan. Maksud kelakuan tu artinya kekurangan dalam hal kerohanian. Itu maksud kekurangan pada kelakuan, tulis yakni pada hal kerohanian. Itu kurang dia panggil. Kurang. Pasal nak hak tu, jadi dia beramal itu kerana dia nak yang tu, maka nak yang tu kekurangan nama dia. Kekurangan. Bukan setakat dan campuran tu atau pada kata kekurangan, dan campuran pada ikhlas segala amalan. Mana amalan tadi ni ada campur dengan yang lain. Mana dia beramal kerana Allah pun ada, tapi kerana nak balasan pun ada. Jadi itu nama bercampur. Tak sekatih batin tulin kan. Itu maksud.
jangan engkau berjalan daripada kaun kepada kaun tu. Tu tengok. Dan iaitulah mana kata amal kerana tuntut balasan sampai habis tadi tu, itulah makna bagi katanya. Jadi bagi kata Syekh Ibnu Athaillah kan, berangkat daripada satu kaun kepada satu kaun. Itu namanya. Sebab amalan tu kaun, kemudian nak balasan pun kaun. Jadi namanya dia beramal kerana nak balasan, berarti daripada kaun kepada kaun. Sedangkan benda itu dilarang. Jangan engkau berjalan daripada kaun kepada kaun, tapi berjalanlah daripada kaun kepada pencipta kaun itu, Allah tu. Itu baru nama ar-rihlah ilallah kan. Jadi maknanya apa? Maknanya kita murid atau salik yang nak sampai kepada Allah, tak dapat tidak kena angkatkan himmah kita, tinggikan cita-cita kita hanya kepada Allah saja, jangan kepada yang lain. Itu ya kan. Itu maksudlah tarhal min kaunin ila kaun. Pada disebut dengan ayat belakang tu, wa anna ila rabbikal muntaha. Habis. Jadi perkataan ini kita tahabang intaha. Mana perkataan ini diambil daripada kitabnya, namanya Ghaus Al-Mawahib Al-Aliyah. Kitab ni kita mengaji juga sebab masa Palang, arwah Palang kan, baca kita hikam dulu, kita hikam Arab. Dia baca dua-dua sekali sebab kitab lama tu, cetakan lama, kita hikam hak tepi tu, itu orang panggil, kalau kita tengok kita hikam yang lama kan, yang tepi tu itu syarah hikam Syekh Abdullah Syarqawi. Kemudian hak dalam tu, sebelah dalam tu, itu orang panggil syarah hikam Ibnu Abbad An-Nifzi. Jadi Palang bila dia baca hak Syarqawi ni selesai, lagi dia masuk pula hak dalam Ibnu Abbad An-Nifzi. Jadi dua-dua sekali kita mengaji. An-Nifzi kita mengaji, Ibnu Abbad kita mengaji, Syarqawi pun kita mengaji. Alhamdulillah. Itu hak Arab. Lepas tu hak Jawi tu kita mengaji 2 kali khatam. Alhamdulillah. 2 kali khatam. Arab sekali ya. Itu rezeki mengaji lah. Rezeki mengaji itu Allahu Akbar. Baik, habis. Lepas itu dan bermula buat misal oleh Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah akan mana, yakni akan seorang yang berjalan daripada kaun kepada kaun tu akannya, yakni akan seorang yang berjalan daripada kaun kepada kaun. Misal dengan himar. Apa himar? Kaldai, pengisak, yakni pengisak tepung. Jadi dia buat misal tu ialah atau mubtada, jadi khabar dia hendak mubalaghah dan melampau-lampau pada mengkejikan akan kelakuan orang-orang yang beramal atas memandang akan segala aghyar. Tujuan tu dulu dan bermula buat misal. Kita sudah awal sikit. Lagi kita minta jasa belajar. Lepas bayar isyak lagi buat yasin, baca yasin. Siapa jadi khalifah pun ikut ikhlas lah. Jadi khalifah niat minta Allah Subhanahu wa ta'ala angkatkan
penyakit COVID yang kena kepada anak menakan mama. Nak menakan mama duduk di payah pahlawan tu, anak kau dia dijangkiti COVID. Jadi mak dia minta kita baca Yasin lah ni, minta Allah Ta'ala sembuhkan, selamatkan. Bukan dekat anak dia saja, kita semualah, kita sekali. Lagi minta jasa baik belajar. Itu dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama alaihi. Allahumma aftah alaina hikmataka wa yashur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wa saddidna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi. Walhamdulillahi rabbil alamin.